Orang miskin tak jumpa surau pun ada. Elok orang kaya lagi hari-hari duduk kat surau. Jadi siapa yang kata kalau miskin itu lebih baik? Tak. Sebab itu kita tak boleh nak mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, atau kita menghalal sesuatu yang haram, yang diharamkan Allah Ta'ala. Sebab itu kata Nabi, apa yang halal dalam Al-Quran itu halal, dan haram dalam Al-Quran itu haram. Sebab itu kita konsepnya dalam agama ni semua boleh. Orang perempuan nak pakai apa? Pakai. Boleh tak boleh? Boleh. Oh, boleh tak orang perempuan pakai bikini? Boleh. Tapi dia orang pergi ke surau, siapa kata tak boleh? Sebutkan dalil yang mengatakan orang surau tak boleh pakai bikini. Ada? Tak ada. Kecuali suami tu tak larat tengok je. Itu je. Dia kata awak tukar lah, saya tak lalu nak balik ke rumah kalau awak pakai macam ni, kata dia. Wajib tukar. Tapi kalau suami dia kata saya suka tengok awak pakai macam ni, pakailah. Tak. Tuan-tuan, sebab itu kita kena bezakan di antara hukum dan juga soal wara'. Dia dua yang berbeza. Dua yang berbeza. Sebab itu ada ulama yang memisahkan di antara bagaimana melihat sesuatu dari segi fiqh dan tasawuf. Kerana tasawuf ini dia melihat sesuatu pada sudut yang lain daripada fiqh melihatnya. Sebab itu bila sebut wara' ni dia kata apa? Tarku ma la ba'sa bihi, khaufun mimma bihi ba's. Dia kata wara' ini ialah meninggalkan sesuatu yang tak apa-apa, la ba'sa bihi, makna benda yang harus. Ini orang tasawuf. Kadang-kadang kita mengaku tasawuf, makan kedai mamak, tasawuf bendanya begitu. Tu tersuap. Tak, bukan kita condemn tasawuf. Bagus tasawuf. Saya pernah mengaji dengan seorang alim besar dalam bidang tasawuf, Syekh Mu'az bin Sa'id Haw, anak kepada Syekh Sa'id Haw, seorang ulama terkenal yang syahid, orang hebat, mengarang kitab dalam penjara berjilid-jilid, dan kitab-kitab yang hebat. Kami mengaji dengan anaknya, Syekh Mu'az bin Sa'id Haw, seorang yang hebat dalam ilmu tasawuf. Tetapi dia betul-betul ahli tasawuf, bukan macam kita kan, baru ikut tasawuf sekejap dah rasa tasawuf no dah kan. Tapi dari segi pengamalan tidak seperti mana aliran tasawuf. Ini bagi yang setuju dengan tasawuf lah. Yang tak setuju tak apa. Sebab itu ada sebahagian yang tidak bersetuju. Dia kata ini di pertentangan di antara dua aliran ni, kita tinggal lah. Cuma saya nak sebut yang ini ni yang disebut, dia kata meninggalkan yang harus tadi kerana takut apa-apa. Itu wara' tu. Sebab itu orang tasawuf ni ditinggal makan di luar, dia tak makan. Kenapa? Takut nanti tiba-tiba keluar iklan tahu yang kita makan tu ada campur babi. Faham tak? Jadi maknanya benda tu harus sekarang, tetapi barangkali akan datang dia menjadi mimma bihi ba's. Takut dia apa-apa. Maknanya apa-apa ni apa? Kalau asalnya harus, takut dia jadi tidak boleh. Itu wara'. Bukan wara' ni makna baca doa nak menyanyi wara' terus kan, nak menyanyi baca doa dulu. Dia seorang yang wara'. Hai, berjoget pun wara' juga. Tak kena. Itu bukan wara', itu wara'. Tu jelas. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena beza di antara fiqh dan tasawuf. Sebab itu tasawuf dia lain. Dia meninggalkan perkara yang mubah ni. Jadi kalau kita nak bincang tasawuf, tasawuf lah. Kalau kita nak bincang sejarah fiqh, ini fiqh. Ada orang kadang dicampur di antara tasawuf dengan fiqh. Sebab itu umpama kita kata masuk ke dalam rumah. Baik, kita beli rumah ni non-muslim beli dulu. Kita beli daripada dia. Ada orang tanya, kena samak ke tak kena samak? Samak ke tak payah?
Macam mana tuan? Sama. Malas aku nak jawab dah Ustaz. Kalau kita nak bercerita menurut PK, maka dia kata kaedahnya mestilah yakin. So itu kalau syak dia tak boleh pakai. Sekarang bersih. Kita tengok bersih kan? Baik. Asal dia bersih, mesti ada yang mengotorkan dia. Betul tak betul? Baik. Yang mengotorkan ni, kita yakin dia kotor atau rasa-rasa? Rasa-rasa. Bersih tu kita yakin atau rasa-rasa? Yakin. Pasal asal bersih. Betul tak? Asal sesuatu kan dia kata harus. Makna harus artinya bersih lah. Betul tak betul? Kecuali ada anjing duduk, itu dia panggil datang sesuatu yang buat dia jadi exception, pengecualian. Kita nak beli kondo, duduk atas sekali, sibuk cuci dengan air tanah, habis sampai ke bawah, masuk sampai rumah orang. Dia kata ni mana pula banjir tanah, kata dia. Sebab ada orang pindah rumah cuci. Orang tanya pasal apa? Dulu ada orang Cina duduk sini. Apa masalah orang Cina duduk? Yalah, mungkin dia makan babi. Jadi tak tahulah tulang babi tu dia letak di mana-mana. Siling tak apa ni? Sama. Siling. Sebab itu tuan-tuan, nampak tak? Ini yang kita kata tadi, Islam itu jadi susah. Allah Ta'ala sebut, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Aku tidak jadikan agama ni untuk menyusahkan. Tapi bukan makna kita bersenang-senang. Dia ada beza di antara mengambil yang senang dan bersenang-senang. Bersenang-senang ni nampak dah anjing, buat tak nampak je, sudah. Susah benang. Kalau pandang kan nampak. Gila ke? Dah memang kawan tu duduk situ, takkan buat tak pandang pula. Itu mengambil senang. Itu dipanggil bersenang-senang. Tapi kalau mengambil yang senang dalam agama, bahkan itu antara falsafahnya dalam agama ni, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak daripada agama ni mudahkan kita. Sebab itu kata Dr. Yusuf Qaradawi, hari ini ya, kita melihat perubahan zaman, perubahan masyarakat, suasana berubah. Saya pun tak tahu sebenarnya saya datang ke Johor nak ceramah di sini ke di mana sebenarnya. Pedulilah orang sana. Selagi kita tak datang, tak start lah. Itu je cerita dia. Sebab saya pun belum start lagi ni, baru mukadimah baru. Tuan-tuan, sebab itu kata Dr. Yusuf Qaradawi, hari ini dalam kita nak memberi pandangan, Dr. Yusuf Qaradawi menggariskan beberapa perkara. Antaranya kata Dr. Yusuf Qaradawi, hendaklah kita mengambil aisaruha, yang paling mudah. Sebab hari ini zaman begitu hebat. Kita sibuk kata orang Nasrani, orang Kristian tarik orang Islam. Tapi bila kita memberi pandangan, kita melihat suasana, kita cuba mengetatkan. Allah, bila Nabi kata, apa kata Rasulullah? Basyiru wala tunafiru. Ya, basyiru wala betul hadis. Ya, basyiru wala tunafiru. Bagi berita gembira, jangan bagi berita orang lari. Makna kita dalam kehidupan ni jangan bagi orang lari pada agama. Kita risau orang tarik orang Islam lari pada agama, tapi kita sendiri yang memberi orang lari pada agama. Faham tak faham tuan-tuan? Ini masalah kita. Kita tak boleh nak meraihkan zaman. Kita tak boleh nak meraihkan zaman. Oh, dia kata ulama' betul lah, ulama' dulu. Sebab itu Imam Syafi'i berubah tak pandangan? Tuan-tuan ni Syafi'i ke tak Syafi'i ni? Syafi'i. Pandangan Imam Syafi'i di Iraq, ketika Imam Syafi'i berpindah ke Mesir, ada yang berubah tak? Ada. Menunjukkan
Bukan kerana Imam Syafi'i tak tahu tentang dalil, tak. Takkan kita nak kata Imam Syafi'i tak tahu tentang dalil. Imam kabir, tuan-tuan, ni bukan imam semayang. Tak, ni bukan imam sini, tuan-tuan. Tak, ini bukan imam yang kita panggil imam. Kita biasa panggil imam kan. Imam yang kat depan tu kita panggil imam. Itu pun kadang-kadang imam kat belakang pun kita panggil imam. Pelik sungguh, kan? Kadang kan semayang, imam lambat sampai, imam duduk belakang. Kita balik rumah, isteri tanya, lain pula suara imam ni? Tak ada, imam lambat. Dah tu, siapa semayang? Siapa jadi imam? Bukan imam. Dah tu, jadi imam bukan imam, siapa jadi imam? Kan? Lain pula suara imam? Tak, imam semayang kat belakang. Imam pula semayang kat belakang. Yang belakang makmum ke imam? Tuan-tuan faham tak faham ni? Sebab kita jawatan imam tu bawa terus. Dia duduk depan pun imam, duduk belakang pun imam, duduk mana pun dia jadi imam juga. Ni Imam Syafi'i disebut imam. Ini adalah gelaran untuk dia panggil pelopor mazhab. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Ini bukan imam semayang, tapi dia lebih besar daripada imam yang semayang tu. Maknanya tuan-tuan, Imam Syafi'i ini bukan orang-orang biasa. Kecil lagi hafal Quran lah. Kita dah nak mati tak apa-apa lagi Quran. Sebab tu kata para ulama, kenapa Imam Syafi'i pandangannya di Iraq lain, di Mesir berubah pandangannya. Bukan kerana Imam Syafi'i tak tahukan dalil tersebut, tetapi kerana Imam Syafi'i melihat apa?